لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan marilah sama-sama kita beramal apa yang diperintah oleh Allah serta kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam suasana hijrah. Karena hijrah adalah lambang bagi para nabi dan rasul yang terdahulu. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali dia telah pun melalui hijrah. Daripada Nabi Allah Adam alaihi salam kepada Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita juga dia melakukan hijrah seperti mana yang kita tahu. Hijrah merupakan sunnah para nabi, para rasul. Hijrah merupakan sunnah orang yang lain, para syuhada dan para salihin, sahabat dan tabi'in, kesemuanya mereka berhijrah. Para sahabat sebanyak 100,000 orang yang berada di Madinah, hanya 10,000 orang sahaja yang mati di Madinah. Abu Bakar hanya dia mengikut pendapat ulama mengatakan bahawa lebih kurang 10,000 orang sahaja sahabat yang ditanam di Abu Bakar di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan sebahagiannya di Mekah. Mana lagi 70-80,000 orang. Maka kesemuanya mereka berhijrah ke Syam, ke Mesir, bahkan di Turki sebahagiannya. Kesemuanya itu melakukan hijrah. Imam Syafi'i seperti mana yang kita tahu, dia lahir di Palestin, di Gaza. Kemudian dia berhijrah bersama ibunya mai di Mekah. Kemudian berhijrah menuntut ilmu di Yaman. Kemudian berhijrah ke Baghdad di Arab, dan kubur dia mati dia di Mesir. Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan orang yang buat asas bahagian ilmu kemanusiaan, kemanusiaan ketiga. Ibnu Khaldun rahimahullah, dia asal orang Andalusia. Kemudian keluarganya hijrah di Tunisia, lahir dia di Tunisia, mati dia juga di Mesir rahimahullah. Inilah keadaan orang-orang alim, para syuhada as-salihin yang dulu. Cuma pada Jumat kita pada hari ini, cuba kita buat satu renungan dan perbezaan di antara hijrah, baina hijrati du'a wa hijrati al-bughah. Perbezaan di antara hijrah para pendakwah dengan hijrah dengan para bughah, pelampau. Cukup berbeza. Para doa
dan orang yang bukan Islam juga telah pun berhijrah keluar daripada kampung halaman, keluar daripada negeri-negeri mereka untuk melakukan hijrah juga. Tetapi setelah daripada kita buat perbandingan di antara kedua-dua hijrah ini, maka sudah tentu di sana ada beberapa perbezaan yang amat ketara. Ini paham tentang yang sincere di antara hijrah dan rawang hijrah doa, hijrah pukokan di kap, hijrah al-buraq, hijrah pukokan rai dalam pandangan Islam. Hijrah pukokan di hijrah ad-doa ialah melambangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hijrah doa ila Allah melambang rahmat yang boleh berjalan. Di mana dia pergi, di mana dia berada, di mana dia berhijrah, maka semuanya itu untuk semata-mata nak membangun dan membina rahmatan lil alamin kepada seluruh alam. Manakala hijratul buraq, hijrah pukokan adalah sebagai laknat ke atas isi bumi ini, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila mereka bergerak berpaling keluar rumah, keluar kampung halaman mereka berusaha di atas muka bumi ini untuk melakukan kefasidan di atas muka bumi dan untuk memusnahkan al-hartha, tanaman-tanaman, wan nasla dan keturunan-keturunan. Mereka, kerja mereka, parakik mereka, hak mereka ialah semata-mata untuk nak menghancurkan di atas muka bumi ini dan nak memusnahkan, tamlai sapiakon, tamlai rekส่วนไร่นาทำลายแม้กระทั่งลูกที่อยู่ในท้องทำลายแม้กระทั่งวงวานวงตระกูลที่อยู่ในท้อง ini adalah hijrah mereka. Hijrah ad-doa ialah ihyatu limawatil qulub. Hijrah para doa ialah untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini adalah dasar hijrah orang-orang Islam dan para pendakwah. Bagaimana nak menghidupkan hati-hati yang mati. Tetapi hijratul buraq, hijrah pelampau, hijrah penceroboh, hijrah pukokan ini ialah membunuh orang-orang yang mulia dan orang panggil mencabut kehormatan manusia, menyambut kemajuan di atas muka bumi ini. Hijrah para doa ialah menuntun manusia dengan akal-akal mereka dan hati-hati mereka kepada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuan hijrah para pendakwah. Bagaimana nak bawa manusia dengan akal pemikiran mereka, dengan sati pandai mereka, dengan hati, dengan roh mereka, supaya mereka boleh membina dan memajukan masyarakat. Tapi sementara hijratul buraq, hijrah pelampau, hijrah pukokan ialah menuntun manusia bersama dengan jaring-jaring, bersama dengan rata-rata, bersama dengan tali-tali, menuju kepada guk-guk dan penjara-penjara, menuju kepada tempat-tempat azab, untuk menanggung azab dan menyiksa manusia. Hijrah para buah, hijrah para pelampau, bawa manusia untuk memusnah dan membunuh bersama dengan pedang-pedang, bersama dengan api-api untuk menyiksa mereka dengan perkara-perkara yang cara-cara yang lebih dahsyat sekali lagi. Inilah di antara
perbezaan daripada hijrah para doa dengan hijrah para buah. Hijrah para doa memajukan tempat-tempat yang dia hijrah, tetapi hijrah para buah adalah nak memaju ataupun nak memenuhi tempat-tempat dengan maksiat kepada Allah, deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiklankan kefasidan di atas muka bumi ini. Maka inilah perbezaannya. Coba kita lihat, coba kita bayang bagaimana hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah Mukarramah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah dalam masa 10 tahun sahaja. Kota Madinah yang tidak pernah dikenal oleh Rom dan Parsi pada masa itu. Dunia tak kenal pun Madinah. Dunia kenal, kalau kenal dengan kampung kecil-kecil yang nama Yasrib, nama dia Demai Selsemua, Demai Panah. Orang tahu lemah. Dunia mengenalkan Yasrib sebagai tempat yang paling kejam sekali di atas dunia. Berlakunya peperangan saudara beratus-ratus tahun. Kezaliman masyarakat, orang kaya tindak orang miskin, orang kuat melakukan kezaliman orang yang hina tetap dihina, dan yang mulia tetap disanjung dengan apa-apa cara sekalipun. Tidak ada undang-undang kecuali undang-undang padang pasir, kecuali undang-undang patriarki, kecuali undang-undang yang dikuatkuasakan oleh orang yang berkuasa untuk nak perah, untuk nak memperhambakan manusia. Nah, itu saja. Tetapi setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Yasrib, tukar nama Yasrib daripada kampung Demai Selsemua, Demai Panah ini kepada Al-Madinatul Al-Munawwarah, panah yang bercahaya, panah yang berkilauan dan sebagainya. Cenderung dalam masa 10 tahun saja. Setelah daripada habisnya zaman Rasulullah SAW, maka para sahabat hijrah di kepulauan Arab, pergi kepada Syam, pergi kepada Yaman, pergi kepada Persia, nah, sampai ke dekat dengan Rom dan sebagainya. Kesemuanya itu sahabat ini pergi untuk nak menunaikan tugas rahmatan lil alamin. Sahabat tidak pernah pergi ke Rom, sahabat tidak pernah di Persia, sahabat tidak pernah pergi kepada Syam. Patut kita ambil rapah, curi kekayaan yang ada di negeri masing-masing. Patut mari duduk tamu di Al-Madinatul Munawwarah, tak ada sejarah. Para sahabat hijrahnya hidup buka hati-hati manusia, bukan orang manusia menjadi hamba. Mai cari hamba manusia, hai pendiam ha. Sahabat maiเคย ออกไปจากคาบสมุทรอาหรับจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพื่อที่จะไปปล้นสะดมความมั่งคั่งและก็ทรัพยากรที่มีค่าจากประเทศที่เขาไปเปิดแล้วก็กลับมาสะสมความมั่งคั่งในที่Al-Madinatul Munawwarah. Begitu juga para tabi'in, pokok sahabat yang lain, ketika dia berada hijrah di pada Andalusia, di pada protes Spanyol, maka Spanyol juga cerah cuaca daripada gelap gulita sebelum ini, daripada Spanyol yang tidak tahu undang-undang, Eropa pada masa itu tak tahu gambar pun, tak pandai membaca, penuh dengan khayal-khayal dan sebagainya. Tetapi 900 ataupun 700 tahun orang Islam berada di Spanyol, maka dia dapat membukakan pindah sama kita pada wisata, sama kita pada หัวใจของคนยุโรปทั้งหมดจนกระทั่งคนสเปนทั้งหมดเนี่ยรับอิสลามที่ว่าอิสลามเนี่ยtak ada seorang pun daripada orang Spanyol pada masa itu kecuali masuk Islam, berkecil Arab dan sebagainya. Timurnya ulama-ulama yang sampai sekarang ini kita masih lagi menjadi terhutang budi dengan orang-orang Spanyol. Cordoba, nah, pakar di situ tafsir, hadis, lughah, bahasa Arab, kesemuanya
dikeluarkan oleh orang-orang Cordoba dan Spanyol dan sebagainya. Ini adalah tujuan dari Islam. Dan sedikit pun, walaupun di Cordoba, Andalusia, Spanyol adalah negeri yang makmur, negeri yang subur, tidak ada sejarah dalam Islam mengatakan bahawa tentera-tentera Islam ataupun mujahidin Islam diduduk gapah ambil segala kekayaan, harta kekayaan di Andalusia, patut buat hari di Madinah ataupun buat hari di Baghdad ataupun di Syam dan sebagainya. Tidak ada. Ini adalah di antara contoh-contoh hijrah al-du'a, hijrah para doa ila Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang berpijak kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, hijrah yang berpijak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk semata-mata nak mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri dia kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nak mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Inilah di antara tujuan penting hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hijrah para doa. Manakala kita cuba tengok hijrah para buah, hijrah buka karai kucing, hijrah ของคนที่เหล่าทรชนที่เป็นเหล่าทรชน. Mereka ini tidak ada tujuan lain kecuali dengan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, ialah untuk semata-mata wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka tidak keluar daripada rumah mereka kecuali untuk nak memporak-porandakan di atas muka bumi, nak buat kerusakan di atas muka bumi. Nah, bukan muka bumi saja, dalam laut, ikan-ikan di laut pun dia ikut terasa dengan hijrah mereka ini. Bukan manusia yang duduk di atas muka bumi ini saja, tetapi bayi-bayi, anak-anak yang duduk dalam perut, benih-benih yang duduk dalam perut juga terasa tersinggung. มีความเดือดร้อนแทนพ้นจากการอพยพของเหล่าทรชน. Coba kita tengok pada masa hampir 30-40 tahun dulu, Songkram Vietnam 20 tahun, tentera Amerika mari duduk serai di Vietnam, sampai orang puluh-puluh juta mati. Dan orang mati itu bukan biasa, dan mati sampai ke bayi-bayi yang duduk dalam perut, duduk mengandung pun juga mati. Dan setelah daripada itu, Vietnam disuruh makan, dirabah habis segala kekayaan Vietnam, yang kita baru tahu kata Vietnam di antara negeri yang banyak minyak, mati sudah. Tapi setelah daripada mereka itu menghisap habis segala minyak di Vietnam, mereka tinggal negeri Vietnam supaya kering kontang dengan minyak dan sebagainya. Dan baru-baru ini cuba kita tengok bagaimana mereka hijrah daripada kampung mereka di Afghanistan. Mereka pergi pada Iraq. Mereka telah pun menghancurkan Iraq dengan selebur-leburnya. Dan mereka tukar negeri Iraq ini seolah-olahnyaเป็นประเทศที่ล้าหลังเหมือนกับยุคสมัย100 ปีที่ผ่านมา. Sedangkan Iraq ini adalah negeri yang subur, Biladul Rafidain, negeri yang berada di bawah di antara dua sungai, เป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำ2 สาย แม่น้ำไทกริสdan แม่น้ำยูเฟรติส, Dajlah dan Al-Furat dan Dajlah. Dua sungai ini merupakan tempat peradaban, เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตยุคเมโสโปเตเมีย. Dan juga Baghdad telah pun menjadi pusat negeri al-Islam, Baghdad. Tetapi setelah daripada itu, pada lebih kurang 12 tahun yang telah lalu, 2003 pada tepatnya, tentera-tentera Barat mari duduk kacau buah negeri-negeri Iraq dan sebagainya. Dan inilah dikatakan hijrah orang-orang buah, hijrah kilau terotun kucing. Mereka umpama seperti mana tikus
tidak keluar daripada lubang-lubang kecuali untuk nak memusnah dan orang panggil nak makan dan sebagainya. Nak mengenak. Tikus dia tak keluar daripada lubang dia kecuali nak mengenak. Lepas segala penyakit ploy sekarang, ploy pit,แล้วก็ไปทำลายสิ่งเข้าของที่อยู่ในบ้านอันนี้คือธรรมชาติของหนูกลุ่มเหล่านี้นี่เปรียบเสมือนว่าปรัชญาของหนูที่ไม่เคยออกจากรูยกเว้นเพื่อที่จะสร้างความพินาศนะจะทำลายเข้าของที่อยู่ในบ้านแค่นั้นเอง Inilah dikatakan di antara perbandingan hijrah dan sama sekali pun nak winati ini nakเวลานี้ปรัชญาระหว่างสองฮิจเราะห์นี้ก็ยังคงอยู่ตลอดไปฮิจเราะห์Islam di mana-mana pun ialah semata-mata untuk membina rahmatan lil alamin manakala rahmat ataupun apa dia hijrah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam lau corocon hak sungguh mereka ini semata-mata untuk mengenak di atas muka bumi dia nak membunuh manusia siapa ke daerah 10 tahun main dah ni 11 tahun 12 tahun main dah ni ชาวอิรักนี่ต้องเสียชีวิตไปประมาณ1,700,000 คนเพราะmati 1,700,000 patuh hati พิกลพิการที่บาดเจ็บที่จะต้องทิ้งบ้านเรือนที่ต้องอพยพไปหนีตายไม่รู้กี่สิบล้าน di Syria super juga sekarang tadi orang mati lebih kurang di Syria lebih kurang 300,000 orang 300,000 คนลูกเด็กกำพร้าในประมาณเกือบ 400,000 คนคนจะต้องอพยพไป11 ล้านกว่า sebelah juta orang lebih tak ada umum di Syria kena keluar dalam negeri kena duduk dia tupai di negeri-negeri jiran dan sebagainya sampai ke negeri Thai ni pun ada main hijrah main duduk tupai hidup di negeri Thai inilah di antara contoh-contoh yang kita dapat duduk buat pengajaran kata sebenarnya al-Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Al-Islam adalah agama yang menghidupkan jiwa dan hati-hati orang dan selain daripada Islam ialah orang yang dia ingin dia memusnahkan di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian Islam adalah rahmatan lil alamin maka kita juga kena hidup paham bagaimanakah tugas kita selaku rahmatan lil alamin. Mana-mana perkumpulan, mana-mana ruang, mana-mana jemaah ataupun mana-mana persatuan yang tidak ada di dalam garis rahmatan lil alamin atau dia bukan Islam. Bukan berpijak di atas dasar Al-Quran dan dasar sunnah Rasulullah SAW. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan puasa ini kita juga di dunia Islam telah dikejutkan dengan kelahiran ataupun dengan kelahiran Daulah Al-Islamiyah, Rab Islam dan timbulnya khilafah. Diiklankan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Di alam Islam sekarang telah pun muncul Khalifatul Muslimin yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi dan diperintah supaya seluruh orang Islam bermubayaah dan berjanji setia dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Semua dunia pakat duduk kejut belaka dengan kebangkitan kumpulan ini. Mereka muncul di Iraq dan di Syam, di Suria.
Mereka menggunakan topeng nama Islam, Daulah Islamiyah ataupun Rat Islam, ataupun terkenal dengan ISIS ataupun IS dan sebagainya. Manakala berlakunya berpanjangan lebih kurang 4-5 bulan Maidah, maka sekarang ini makin jelas apakah tujuan sebenarnya kumpulan ini. Kita makin jelas. Nah, bagaimana pandangan-pandangan ulama tersebut? Kaum ulamaที่มีสองกลุ่มนี้เราสามารถที่จะค้นหาได้ในพริบตา Hasil daripada saya duduk kaji sekadar sepintas lalu, maka saya dapati bahawa seluruh persatuan-persatuan ulama, seluruh kesatuan-kesatuan ulama, pertubuhan-pertubuhan ilmiah Islam di peringkat antarabangsa, persatuan ulama di Iraq, persatuan ulama di Syam dan di Suria, persatuan ulama ataupun Majlis Agama Islam di Indonesia, bahkan Parti PAS di Malaysia, persatuan ulama di Turki, kesemuanya ini telah pun menafikan kumpulan ini dan mengatakan bahawa kumpulan ini tidak boleh lagi nak menamakan maiเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามและไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนของสังคมมุสลิมและกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่หวังดีต่ออิสลามและประชาชาติมุสลิม Mereka ini adalahกลุ่มที่สุดโต่ง Mereka ini adalah kumpulan yang melampauที่ไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์อันใดเลยกับอิสลามและประชาชาติมุสลิม Inilah sebagai ringkas hasil daripada pendapat-pendapat ulama seluruh dunia sekalian, terutamanya Al-Ittihadul Alami di Ulama'il Muslimin, persatuan antarabangsa bagi ulama Islam sedunia yang dipimpin oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga telah pun memberi penegasan. Ar-Rawabit Al-Almiyah wal Hayat Al-Islamiyah, เครือข่ายวิชาการและองค์กรอิสลามที่ประเทศซีเรียองค์กรนี้มีอย่างน้อยที่สุดนี่9องค์กรอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้กับสมาพันธ์อุลามะอิสลามที่ซีเรียสภาอิสลามที่ซีเรียมัจลิสagama Islam dan berbagai persatuan ulama di Syria kesemuanya menafikan kumpulan ini. Demikian juga Hayatul Ulama'il Muslimin fi Iraq, persatuan ulama Islam di Iraq yang merupakan menjadi satu pertumbuhan agama secara resmi di Iraq, เป็นองค์กรที่มีบทบาทนะครับต่อในเรื่องของศาสนาที่อิรักก็ปฏิเสธกลุ่มนี้ Majlis Ulama Islam di Indonesia MUI juga menafikan kumpulan ini, dan di jiran kita yaitu Parti PAS, Parti Islam se-Malaysia juga menafikan kumpulan ini serta mengajak kepada ahli-ahlinya เชิญชวนเรียกร้องให้กับสมาชิกอย่าได้หลงเชื่อกับกลุ่มนี้และก็อย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนี้โดยเด็ดขาด Ini sebagai ringkas. Oleh demikian dalam khutbah ini saya juga ingin berpesan pada jemaah kaum muslimin semua, kita jangan terpedaya dengan jihad, เราอย่าเพิ่งเสน่หากับจิฮาดทุกคนนี่สามารถที่จะแปะจิฮาดนะแปะจิฮาดนี่ง่ายมากเอาวอลโว่เอาเบนซ์มาแปะไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะแต่อุลามะนี่เขามองอีกมองในมุมมองหนึ่งทัศนะของอุลามะนี่เขาไปมองเครื่องกลเขาไปดูองค์คาพยพเขาไปดูเครื่องเล็กๆน้อยๆสกรูหาอันนั้นลูกคนจะแต่งสึกขึ้นนอกสุขภาพasli sudah dah. Kalau kata ben apa dia kancing, nah sekarang ada lu ben sudah dah. Maka hasil daripada kajian ulama mengatakan bahawa ISIS bukan apa dia daulah Islam yang sebenar seperti mana yang didakwa oleh apa dia di seluruh seluruh wartawan seluruh dunia sekarang ini.